Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya akan bagi satu basic panduan untuk mengetahui get to know MPOCC. Okay, saya akan ceritakan apa dalam outline dia ya, mengenai MPOCC. Jadi kita akan melihat MPOCC ini slide yang kedua, oil palm and its contribution to Malaysia economy. MPOCC, MPSPO, progress, comprehension of sustainability schemes, benchmarking assessments, international cooperations, recognitions, key issue and challenge. Okay, slide ketiga dan slide keempat ni adalah berkenaan dengan contribution to Malaysian economy in 2019, iaitu sumbangan pelas sawit, pelandangan pelas sawit ke atas ekonomi Malaysia. Jadi kalau kita melihat bahawa sebenarnya penghasilan itu dari segi tan metrik daripada 2018 sehinggalah tahun ini dikatakan meningkat, di mana kita ada lebih kurang lebih kurang ataupun melebihi 500,000 smallholder. Smallholder ni pekebun kecil. Okay, next slide kelima. Slide kelima ni adalah berkenaan minyak yang kita dapat daripada pertanian pelandangan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kumpulan di mana kita melihat bukan 4 kumpulan, 4 penghasilan pelandangan minyak di dunia. Iaitu yang pertama minyak pelas sawit, yang kedua minyak jagung, rapeseed, minyak soya, minyak sunflower. Okay. Jadi antara ni kita melihat bahawa kita ada 2 persaingan, minyak pelas sawit dengan minyak soya. Dan minyak soya ini adalah minyak di mana ditanam di kawasan di negara-negara yang beriklim hawa sederhana. Dan minyak soya ini menjadi satu minyak yang dikatakan prefer untuk Eropah dan Amerika Syarikat. Manakala minyak pelas sawit ini ditanam di kawasan Khatulistiwa, di mana Malaysia dan Indonesia adalah pengeluar dan penanam terbesar di dunia. Okay, next slide. Kita pergi slide ke-7. Slide ke-7 adalah cerita asal-usul penubuhan MPOCC. MPOCC ini adalah sebuah anak syarikat di bawah Kementerian Pelandangan Pertanian, dan Perusahaan Komoditi. Jadi ahli-ahli dalam board trustee ini adalah terdiri daripada wakil-wakil industri, akademik, wakil-wakil daripada institusi penyelidikan, wakil daripada pekebun kecil yang diwakili oleh POB, government, kerajaan, iaitu PTD yang menjadi SU kepada MPOCC, NGO iaitu alam sekitar, civil society adalah mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk memartabatkan minyak pelas sawit kita, negara kita. Dan slide ke-8 adalah objektif MPOCC, iaitu di mana kita lihat sebagai tugas dan rasmi Board of Trustee. So, yang pertama adalah to establish and operate a sustainable palm oil certification scheme in Malaysia. Ini jadi tugas pertama untuk Board of Trustee MPOCC ialah kita kena kekal dan mengoperasikan satu minyak pelas sawit yang mampan melalui satu skim persijilan di Malaysia. Yang kedua, to engage with NGO, institution, higher learning, trade association, accreditation and certification body. Ini adalah berkenaan dengan akreditasi. Maksudnya MPOCC ini kena terlibat bersama-sama dengan badan-badan yang memberikan akreditasi dan persijilan kepada smallholders dan juga mereka yang terlibat dalam pelandangan pelas sawit. Dan tugas yang ketiga ialah to establish a mechanism for certification of entity complying to the requirement of auditable sustainable standards.
Yang ini kita kena melihat dari segi bagaimana MPOCCC menjalankan fungsi dia supaya persijilan ini, mekanisme persijilan ini mematuhi tahap piawaian yang diperlukan supaya kualiti standard untuk kemampanan pelas sawit ini dapat dikekalkan, dapat diyakini oleh negara-negara luar, termasuklah mereka yang menggunakan minyak pelas sawit. Slide yang ketujuh, iaitu kita akan melihat kepada about MPOCC Council ni. Okey, slide ke-7, slide ke-8, okey, slide ke-9. Minta maaf, slide ke-9. So slide ke-9 adalah berkenaan dengan website MPOCC dan website di mana kita dapat trace MSPO. MSPO maksudnya Malaysia Sustainable Palm Oil. Dan slide yang ke-11, okey, certification scheme ni. Okey. Dalam certification scheme ini, kalau kita melihat, kita menyokong konsep pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, leaving no one behind. Maksudnya leaving no one behind ialah kita, agenda kita, negara kita yang merupakan pengeluar minyak pelas sawit, pengeluar pelas sawit, dan pelas sawit ini merupakan salah satu daripada punca kepada ekonomi kita, pendapatan untuk ekonomi kita. Maka kita perlu menjaga setiap mereka yang terlibat dalam proses penanaman sehinggalah kepada proses penguraran, sehinggalah proses penjualan, di mana kita jaga mereka dari segi standard piawaian supaya tidak melanggari prinsip-prinsip hak kemanusiaan, prinsip-prinsip yang mana digariskan dalam PBB. Slide ke-12 adalah di mana kita melihat kita ingin menukar industri pelas sawit kita menjadi satu industri yang mampan, ya, yang mana kita dapat meningkatkan hasil kualiti pelas sawit, dapat meningkatkan pendapatan terutamanya smallholder, pengguna kecil, dapat memberikan satu lagi yang paling penting ialah ketulusan dalam mempercayai persijilan kualiti minyak kita yang bertaraf antarabangsa. Dan slide ke-13 adalah slide mengenai kenapa MSPO ini amat penting. Sebab kena faham, produk untuk MPOCC ialah MSPO. MSPO ini memberikan certifications persijilan ke atas kualiti minyak sawit. Jadi bagaimana kita nak mencapai tahap pencapaian kualiti minyak tersebut, maka kita kena melihat dari segi bermulanya proses penanaman daripada benih sehinggalah ke proses di mana minyak buah kelapa sawit itu diambil daripada pokok itu, dibawa ke kilang, ditimbang, lalu dimasukkan ke kilang, dan kilang dimasukkan ke dalam boiler sehinggalah minyak itu diperah keluar. Bila minyak itu diperah keluar, minyak itu diperingkatkan sehingga terhasilnya minyak sawit untuk makanan dan juga produk-produk hiliran. Jadi daripada kesemua proses sekitaran ini, kita akan memberikan persijilan sama ada dia persijilan ini ada tak mematuhi piawaian yang dikehendaki oleh kerajaan dan juga PBB. Jadi kenapa kita perlu persijilan ini? Perlunya persijilan ini disebabkan slide ke-13 ini, iaitu climate change. Kita nak elakkan perubahan iklim, kita nak kekalkan greenhouse gases, kita nak elakkan deforestation. Deforestation maksudnya kita tak nak hutan itu diteroka, ditebang sesuka hati. Kita nak hutan itu berada dalam conservation of high biodiversity value area, di mana conservation of high biodiversity ini maksudnya di situ kita nak memelihara supaya haiwan-haiwan liar tidak terancam.
Pada waktu sama, kita nak juga supaya hakikat tanah tidak berlaku. Kita nak juga supaya pencemaran alam sekitar tidak berlaku. Dengan adanya hutan itu ditukar menjadi ladang kelapa sawit. Dari segi sosial, kita nak communal NCR land. NCR land ni maksudnya reserve, tanah-tanah yang mana yang disimpan, yang dia direservekan, yang disimpan, di mana kita boleh tukar dia menjadi satu ladang yang mesra dengan alam, dan kita boleh kekalkan ownership right tu. Seterusnya slide ke-14. Dalam slide ke-14 ini ialah di mana MSPO mematuhi 5 teras sustainability yang dikeluarkan Sustainable Development Goals, iaitu dalam PED 390 di Parlimen Aming, di mana dia kena memenuhi 5 prinsip tu, 5 teras tu, iaitu people, planet, prosperity, peace and partnership. Seterusnya slide ke-15. Slide ke-15 ni adalah proses di mana kita melihat institusi yang terlibat dalam skim persijilan. Skim owner maksudnya siapa yang memiliki dalam skim ini, dan dia akan terlibat bekerjasama dengan National Accreditation Body. Jadi skim owner ini adalah datang daripada Accredited Certification Body, maksudnya CB, mereka yang dilantik oleh MPOCC untuk menjalankan skim persijilan. Dan CB ni, Certification Body ini juga dia ada satunya peer review process. Dan peer review process ni dia ada di dalamnya ialah applicant for all farm management certifications. Dan daripada peer review process ini, dia akan melihat juga certification body ini application for supply chain certification. Maksudnya ada 2 persijilan. Satu persijilan di mana pengurusan minyak kelapa sawit, satu lagi ialah persijilan untuk rantaian penjualan, maksudnya supply chain dia. Slide ke-16. Slide ke-16 ialah menunjukkan badan-badan yang dilantik oleh MPOCC untuk memberikan skim persijilan MSPO. Ada 19. Slide ke-17 kita melihat the flowchart. Di sini flowchart ni menunjukkan bidang tugas dan kuasa MSPO di bawah produk MPOCC. Dan Board of Trustee kena melihat perkembangan, pemantauan dan juga penilaian proses kerja ini. Kenapa? Sebab slide ke-18 menceritakan bahawa Board of Trustee MPOCC ni, yang pertama dia kena melihat sistem persijilan itu. Jadi bila kita bermesyuarat, kita melihat adakah aduan, bagaimana pencampaian dia, adakah penambahkan, dan kita akan turun padang melihat dari segi proses tu macam mana. Dan program akreditasi ni maksudnya kita memberikan satu persijilan dari segi ISO, sama ada tak kilang-kilang tu ataupun ladang-ladang itu memenuhi persijilan ISO. Dan slide ke-19. Slide ke-19 ni menceritakan tentang dia punya oil value chain, Malaysian Palm Oil Value Chain, di mana kita ada 2, satu Oil Palm Management Certification, satu lagi Supply Chain Certification, di mana 2 CJ itu. Jadi proses 2 CJ ini kita akan melihat daripada segi design, proses tanaman daripada estate sampai buah kelapa sawit dikutip, dihantar ke kilang, sampai ke kilang dah supply chain dah. Daripada kilang diproses menjadi minyak kelapa sawit, lepas tu dia ditukar menjadi minyak masak, ditukar menjadi produk hirian, dijual kepada pengguna. Jadi apa yang berlaku? Dalam setiap botol minyak sawit yang dijual kepada pengguna, di bawah trademark dia ada satu daftar nombor persijilan. Daripada daftar nombor persijilan itu kita boleh trace MSPO trace, datang daripada ladang mana, kawasan mana, daerah mana, negeri mana. Daripada situ kita dah boleh trace daripada nombor persijilan itu.
Dan mana-mana minyak yang dijual tak ada nombor persijilan, maka minyak itu tidak akan dibenarkan dijual di negara ini. Okey. Nombor 20 adalah di mana standard dia. Piawaian MSPO, dia ada OPMC, MPOC, OPMC ni dia ada 1 2 3 4 standard, 4 piawaian. So 4 piawaian ni kita kena macam mana Board of Trustee ni, dia kena melihat, kena memantau, kena tengoklah guideline tu ada tak mereka ikut dari segi standard OPMC. 4 standard yang dikeluarkan. Slide 21. So slide 21 ini menceritakan tentang OPMC. Apa di dalam OPMC? Dalam OPMC ada 7 benda yang mana kena ikut. Satunya management commitment responsibility, yang kedua transparency, yang ketiga compliance to legal requirement, yang keempat social responsibility, health safety employment, yang kelima environment natural resources, yang keenam best practice, yang ketujuh development and new planting. So ini adalah satu buku mengenai bagaimana kita nak bagi persijilan. Kan ada dua kan, satu All Palm Management Certification, satu Supply Chain Certification. So All Palm Management Certification ni ada 7 standard yang mana kita kena kena pantau, kena jalankan. Manakala kita melihat MSPO Supply Chain Certification ada 7 juga, dan dia tambah satu Complaint and Grievance. Jadi di sini semua dia masuk dalam IT platform. So sesiapa yang buat aduan, sesiapa yang tak berhati, termasuklah di mana minyak itu dihasilkan, bagaimana kita nak claim. Kalau kita rasa, contohnya kita beli satu botol minyak kelapa sawit, yang mana botol minyak kelapa sawit itu kita dapati ada masalah, so kita boleh claim tak di atas kerosakan minyak kelapa sawit yang kita beli daripada botol itu. Jadi kita kena CJ tu. Lepas CJ kita tahu dari mana datang, ada tak kualiti tu, ada tak kualiti dipatuhi. Okey. Dan seterusnya kita pergi pada slide ke-24. Slide 24 ni adalah perkembangan mengenai bagaimana terbentuknya, terlaksananya MSPO Certification Scheme. 2013 kita dah lancar. Sekarang ni kita dah tahun 2020. Maksudnya tahun 2020 ni kita dah laksana dah. Dan kita nak meningkatkan supaya lebih ramai pekebun kecil, lebih ramai syarikat-syarikat yang terlibat dalam penghasilan ni untuk mengambil peranan dalam persijilan ini. Slide ke-25. Okay, slide ke-25 ni menceritakan tentang All Palm Product Supply Chain. Okey, jadi dari sini kita melihat All Palm Product Supply Chain. Kita akan melihat proses daripada benih, bagaimana benih kelapa sawit itu dipilih, bagaimana kelapa sawit benih yang dipilih itu ditanam dalam anak benih pula ditanam di kebun, dan akhirnya buah itu diambil daripada pokok, dibawa ke kilang, di kilang pula diproses, dan di proses pula dia ada crushing factory, proses dia, dan dia ada refinery. Lepas diproses, diperah, lepas tu end product, maksudnya minyak itu dihasilkan, ataupun produk hiaran seperti kosmetik, sabun dihasilkan. Jadi di sinilah kenapa kita mementingkan MSPO trace. Maksudnya setiap nombor persijilan diberikan, kita boleh trace sehingga ke seed producer, sehingga kepada khas benih itu diambil dari mana. Kita boleh sampai ke detail daripada benih itu diambil, ditanam, sampailah masuk ke kilang. Itu MSPO trace. Jadi benda tu dah kita akan pastikan hanya yang berkualiti yang kita nak, bukan yang tidak berkualiti. So future MSPO trace ini adalah cerita tentang bagaimana kita nak mengesan bila aduan tu dibuat. Okey, aduan tu kadang-kadang dibuat kadang-kadang macam negara Amerika, dia kata minyak kelapa sawit kita adanya terdapat unsur-unsur child labor. Jadi dia trace, bila dia trace dia kata okey, Sabah. So kita kena trace betul tak di Sabah ada child labor. So kita kan selesai aduan tu. Jadi macam mana kita boleh trace child aduan?
Jadi kita tengok dari segi feature MSPO trace. Jadi kita akan traceability lah, ambil nombor persijilan tu yang dijual di Amerika. Dan seterusnya kita ni adalah scan code untuk 27, slide 27. Dan slide 28 ini menunjukkan berapa banyak dah yang kita dah kita bagi persijilan. Okey. Dan slide yang ke-30, slide 30 ni adalah di mana kita memastikan langkah-langkah yang perlu ditingkatkan, langkah-langkah perlu ditingkatkan dalam persijilan. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, National Estate Regulations, Federal State Government Interagency Coordination, Income Tax Deduction, MSPO Initiative, iaitu Malaysia Certification Body, Reduce Cost for Smallholder Initiative, Stakeholder Consultations. So slide ke-31 ini menceritakan bagaimana income tax deduction. Income tax deduction ni amat penting, sebab setiap perkumpulan kecil dan setiap syarikat apabila dia mendapat sijil, dia akan diberikan satu diskaun, sebab untuk membantu dia supaya mengurangkan dia punya kos untuk dapat persijilan. Bukan senang, sebab dia ada tempoh masa. Contohnya 2 tahun 3 tahun sekali dia kena perbaharui. Bila diperbaharui, dia kena cek balik semua, trace balik. Betul tak dia ikut proses-proses yang digariskan oleh kerajaan untuk menghasilkan kualiti minyak kelapa sawit yang dikehendaki. And then key issue and challenge. Okay, key issue and challenge, slide ke-33. Okay, apa masalah dia dalam kita melihat bidang pelandangan, terutamanya kelapa sawit? Apabila kita pergi memberikan persijilan, turun padang, memberikan persijilan, berbincang dengan perkumpulan kecil. Satunya ialah lack of manpower. Kita kurangnya manusia, tenaga guna manusia dalam bidang itu, sebab dia dalam bentuk 3D. Dirty, demand and dangerous. Dari segi demografi independent smallholder ini, kita melihat kebanyakan adalah bumi putera. So bila bumi putera terlibat dalam pelandangan, kerajaan ingin meningkatkan pendapatan mereka daripada golongan-golongan ini, dikatakan B40. So kerajaan kena buat satu persijilan supaya minyak yang dijual dipercayai dan boleh ditingkatkan hasil kualiti, supaya minyak itu boleh dipasarkan di pasaran antara bangsa. Sekarang ni India dengan China tak nak masalah, cuma di negara Eropah saja. Compliance with legal requirement, ini kita kena lihat, dia kena mematuhi requirement, maksudnya apa benda yang diperlukan dalam perundangan, bukan negara kita, tapi perundangan di negara-negara kita nak jual. Perundangan negara kita nak jual, contohnya macam di Eropah dan Amerika, kita masih lagi belum capai. Tapi di Turki, di China, di India, kita dah capai dia punya compliance with legal requirement. Low level awareness and educations, yang ini memang sebab mereka perkumpulan kecil ini, di mana kita melihat mereka yang terlibat ni bukannya berasal daripada pendidikan mesti. Jadi mereka ni tidak sedar bahawa apabila persijilan itu diberikan, amat bererti bernilai kepada mereka. Sebab apa? Sebab bila mereka dapat sijil, mereka kena mematuhi untuk dari segi alam sekitar, dari segi hak-hak kemanusiaan, dari segi proses untuk penguraian kelapa sawit, dari segi kualiti, macam-macam dia kena memenuhi. Jadi bila telah dihasilkan, maka bila kita jual di pasaran antarabangsa. So contohnya contohnya macam kita lihat syarikat tertentu di China, India, dia beli minyak kita, dia kata minyak ini memang berkualiti. Bila tengok balik trace dia datang daripada peringkat yang paling asas, iaitu benih yang berkualiti, disemai dalam nursery yang berkualiti dan keadaan yang mampan. Akhirnya pokok itu tumbuh dengan sihat, menghasilkan buah yang lebih baik, yang boleh berkualiti. Jadi bagaimana kita nak tahu buah itu berkualiti? Maka dari segi MPOB, FGV telah mengeluarkan satu kursus penggradean kelapa sawit. Kursus penggradean kelapa sawit, kita melihat kelapa sawit itu digradekan mengikut A, B, C, D. Jadi grade A adalah kualiti yang terbaik. Bila kualiti yang terbaik, bila kita timbang, maka timbang kita lebih bagus.
bila timbang kita lebih bagus, maka perahan minyak tu lebih banyak minyak berbanding dengan lemak. Ini dikatakan grade A, penggradean. And then constant financial capacity to support certification cost. Cost ni, saya beritahu cost ni sebenarnya cost untuk kita dapat certification ini di-charge oleh syarikat-syarikat CB tadi, 19 syarikat. So mereka kena bayar. Bila kena bayar, memang banyak duit yang dikeluarkan oleh pengembang kecil, sebab dia kena mantau, dia kena turun, dia kena melihat daripada proses permulaan pembenihan, penyemaian, penanaman, sehinggalah buah tu dikutip. Jadi setiap peringkat-peringkat tu mereka akan tinjau, akan pantau, akan nilai. Selepas tu buah tu dibawa ke kilang. Bila sampai ke kilang pula, kilang ini juga akan dipantau. Daripada buah tu ditimbang, digrade, masuk ke dalam boiler, berapa lama dalam boiler, dan minyak dihasilkan, berapa minyak, berapa lemak, berapa asid, sehinggalah minyak tu dibotolkan. Mulai peringkat-peringkat proses persuningan dibotolkan. Dalam proses itu pula dia akan melihat siapa dia jual. So inilah kos-kos yang di-charge oleh CV, Certification Body, iaitu dua. Satu Oil Palm Management Certification, satu Supply Chain Certification. Okay. Dan slide ke-34 melihat kepada cabaran-cabaran lain, iaitu bagaimana penerimaan secara global ke atas minyak kita yang disediakan. Dan kita melihat juga dari segi pengguna, sama ada sedar tak bahawa minyak yang kita guna tu adalah minyak yang benar-benar halal, selamat digunakan, dan dia adalah memenuhi kualiti piawaian minyak yang digariskan kerajaan. And then kita melihat juga kos meningkat. Sebab bukan senang sebab pokok yang ditanam perlukan baja, perlukan semua pekerja-pekerja, jadi kos meningkat. Bila kos meningkat, nak lagi tambah persejalan, lagilah mereka suka. Sebab tu kerajaan bagi subsidi untuk mereka buat persejalan. And then commodity price fluctuations. Ini kadang-kadang price, harga komoditi kadang meningkat, kadang menurun mengikut pasaran. Jadi kalau pasaran yang meningkat, baguslah. Pasaran meningkat bagus, maka harga pun akan meningkat. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa pasaran yang meningkat, harga meningkat? Kita kena pastikan persejalan tu. Anda sustainable by mass certification. Ini adalah minyak biodiesel. Ini adalah minyak biodiesel, di mana kita tukar kepada daripada sisa-sisa tu, sisa-sisa yang daripada buah kelapa sawit yang kita ada perah tu, kita ambil sisa-sisa tu, kita tukar menjadi minyak untuk biodiesel. Ini juga salah satu penghasilan yang kita jual kepada negara luar. And then MPOCC role in mandatory. Peranan MPOCC dalam pelaksanaan persejalan. Slide ke-35 ni adalah slide kesimpulan, slide terakhir, iaitu MPSPO standard and national sustainable. Jadi kesimpulannya, MPSPO standard ni adalah amat penting untuk persejalan yang mampan kepada industri kelapa sawit. Dan MPSPO akan menjalankan pembangunan dan juga review. Setiap kali kena pantau, kena turun padang untuk melihat sama ada tak mereka ini apabila dalam proses engagement tu mematuhi tak standard yang dikehendaki kerajaan. Dan juga kita akan melihat pada international best practice. Apakah yang orang kata urus takbir terbaik yang digariskan oleh antara pihak antarabangsa, maksudnya dengan negara tertentu, supaya kita mematuhi mereka punya undang-undang, mereka punya perkeliling, mereka punya ni lah requirement. Akhir sekali ialah MPOCC ni bila laksana MSPO, kita dapat komitmen untuk trace jika ada aduan mengenainya, supaya pelaksanaan persejalan ini adalah yang terbaik diuruskan. Inilah ceramah saya mengenai MPOCC, get to know MPOCC. So terima kasih. Kalau ada soalan, question answer, silakan. Terima kasih.